Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini kita sambung tajuk fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri dan subtopik dia adalah sudut pelengkap. Tengok sudut pelengkap. Bagaimana kita nak menunjukkan sudut pelengkap tersebut. Ya, tengok kita lukiskan raja. Katalah cikgu letak sudut ini sudut theta. Sudut ini sudut theta. Ada letak ini A, ini B, ini C. Okey, sini mestilah segitiga sudut tepat 90 darjah dan di sini sudut dia adalah 90 tolak theta. Contohnya kalau sini 60, so sini adalah 30. 90 tolak 60 dapat 30. Kalau sini 50, so 90 tolak 50 dapat lagi 40 di sini. Itu namanya sudut pelengkap. Ada sudut dengan sudut ini. Okey. Pertama kita cari sin theta. Sin theta, sudut pelengkap dia adalah cos 90 tolak theta, iaitu sama dengan B per C. Tengok kita tengok sin theta adalah B per C. Sin theta B per C. Cos 90 ni cos untuk sudut ini opposite adjacent dengan hypotenuse, so B per C sama. Itu maksud dia sudut pelengkap untuk sin adalah cos. Sin theta, cos dia adalah 90 tolak theta. Sama nilainya sama, B per C. Okey, bagaimana pula dengan cos? Cos theta, sudut pelengkap dia adalah sin, terbalikkan dia. Sin 90 tolak theta, iaitu sama dengan A per C. Cos adjacent by hypotenuse sama juga dengan sin theta adalah sin untuk 90 tolak theta ni adalah ini per ini. Opposite dia by hypotenuse. Itu maksud sudut pelengkap untuk sin theta dan cos theta. Okey. Bagaimana pula dengan tan? Okey, clear? Faham sudut pelengkap ni? Sudut pelengkap ni adalah saya ulang balik. Saya ulang balik saya lukis balik gambar jam untuk anda jelas. Untuk mencari sudut pelengkap dia, kaedah dia pertama, lukis gambar raja bersudut tegak, bersudut tepat, iaitu 90 darjah. Katalah kita andaikan dia ini sebagai theta. Ini pastinya adalah 90 tolak theta sudut dia. Contoh tadi, kalau sini 30, sini 90 tolak 30, jadi 60 lah sudut di sini. Kalau sini 50, sini 40 lah. Kalau sini 80, sana tinggal 10 lah. Itu maksudnya sudut pelengkap. Sudut ini dengan sudut ini. Okey. So sin sisi ni kita juga letak ini letak A, kita letak B dan ini sisi ini adalah C. Okey. Sin theta. Sin theta. Sin theta adalah opposite dia dengan hypotenuse dia. Opposite dan by hypotenuse B per C. Sama juga kalau kita tengok untuk kalau kita buat cos ni. Cos 90 tolak theta. Cos 90 theta adalah B per C juga. So, sudut pelengkap untuk sin theta bersamaan dengan cos 90 tolak theta dan nilainya adalah sama. B per C. Sama saja. Okey, bagaimana pula dengan cos? Cos theta, sudut pelengkap dia adalah sin theta. Sin 90 90 tolak theta. Iaitu sama juga dengan cos theta A per C. Sama. Nilai yang sama. Okey. Untuk sin kawan dia cos, untuk cos kawannya sin. Terbaliklah kalau sini 60, sini akan jadi cos 30. Cuba anda nak tekan kalkulator. Kalau sin 60 sama tak dengan cos 30? Cuba tekan kalkulator. Dapat nilai yang sama atau nilai yang berbeza? Itu maksud dia pelengkap, nilai yang sama. Untuk sudut yang berbeza tapi kita gunakan sin dan cos. Sin dan cos kawan dia sama saja. Begitu kalau kita letak cos ni 50, kawan dia sin 40. Tekan kalkulator. Dapat nilai yang sama atau tidak? Itu maksud dia pelengkap tadi. Okey, bagaimana pula dengan tan? Tan tan lain sikit. Tan kawan dia cot tangent. Cot tangent 90 tolak theta. Iaitu B per A. Okey. Tangent theta kawan dia adalah cot theta.
sudut pelengkap dia adalah cot theta, iaitu 90 tolak theta. Bagaimana cosecant? Cosecant theta, kawan dia secant theta. 90 tolak theta. Cosecant 1 per sin. 1 per sin theta adalah B per C. Jadi terbalikkan dia. C per B. Ini cosecant. Cosecant adalah sin. Okay, kemudian secant. Nampak tak nampak? Okey. Secant theta sama dengan cosecant. Tak balik kawan dia itu. Secant ingat. Secant kawan cosecant. 90 tolak theta. Secant adalah 1 per cos. Cos theta adalah B per C. Jadi terbalikkan dia. Nah, ingat, terbalikkan dia. Secant sin B per C. Cos okey, minta maaf. Kita balikkan secant sama dengan 1 per cos. Cos theta adalah A per C. A per C. Jadi terbalikkan dia jadi C per Q. Boleh? Kita nampak? Okay. Sambung ya. Anak pelajar sekalian, mari kita sambung tentang subtopik bagi fungsi trigonometri, iaitu sudut pelengkap. Sekarang contoh soalan yang adalah diberi sin 55 0.8192, cos 55 0.5736 dan tan 55 1.428. Soalannya cari cos 35. Sini cos 35, di sini cos 55. Jadi bagaimana cara? Tak boleh, kita tak boleh gunakan kalkulator. Kita mesti gunakan data yang diberi. Jadi untuk selesaikan soalan ini, kita mesti gunakan kaedah sudut pelengkap tersebut. Bagaimana kita dapatkan cos 35? Cos 35 sama juga dengan sin 90 tolak 35. Ini yang kita cerita pasal sudut pelengkap tadi. Cos 35 sama dengan sin 90 tolak 35. So kita akan dapat sin 55. So, di situ kita boleh menjawab soalan tersebut, iaitu sin 55 terus ada jawapan, iaitu 0.8192. Sudah menjawab untuk soalan ini, untuk dapat cos 35. Walaupun di sini tak ada cos 35, tapi kita boleh selesaikan dengan kaedah sudut pelengkap. Ya? Anak, kita tengok soalan yang kedua. Soalan yang kedua, cot 35. Cot 35. Okey, cot kawannya dengan tan. Dia tak ada lain lah. Tapi di sini tan 55, bukan 35. Jadi kita masih lagi guna tadi. Cot kawannya dengan tan, iaitu tan 90 tolak 35. So sama juga dengan tan 55. Okey. Sama juga dengan jawapan dia adalah tan 55 sudah diberi, iaitu 1.4281. Sudah menjawab. Walaupun cot diberi soalannya cot 35, kita gunakan sudut pelengkap menggunakan kaedah tadi. 90 tolak 35, kita dapat tan 55. Tan 55 dah ada jawapan. Terus kita ganti sahaja jawapan tersebut jadi untuk menyelesaikan soalan ini. Okey. Untuk yang berikutnya, soalan yang ketiga. Soalan ketiga adalah secant. Secant 35. Sama juga macam tadi. Secant 35, kawan dia adalah cosecant. Cosecant 90 tolak 35. So kita dapat cosecant 55. Cosecant sini tak ada cosecant, tapi kita ingat balik yang tajuk sebelum ni. Cosecant bersama dengan 1 per sin 55. 1 per sin 55. Sin 55 ada dah. So ganti saja. 1 kita bagi dengan 0.8192, kita akan dapat jawapan dia. Kalkulator. Guna kalkulator kita akan dapat jawapan. Okey? Itu untuk menyelesaikan soalan melibatkan sudut pelengkap. Okey. Kita sambung tajuk fungsi trigonometri tentang sudut istimewa. Sudut istimewa terangkum pada 3 jenis sudut saja, iaitu sudut 30 darjah,
45 darjah dan 60 darjah. Apa maksud istimewa tu? Maksud istimewanya dia tanpa menggunakan kalkulator kita boleh dapat jawapannya. Okay, bagaimana boleh dapat sudut 30 tanpa gunakan kalkulator? Boleh tunjuk ini. Katakanlah kita ada segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki. Okay, kaki ini, tiga-tiga kaki ini adalah sama. Kita andailah satu sisi ni satu di penjaraannya. Satu susah sedikit kita petah. Kita satu susah kita letak dua. Katalah dua. Dua saksi sama. Kita letak tiga pun boleh, empat pun boleh. Sama, yang penting sama sisi dia adalah sama. Sama ada satu, dua atau tiga. Tapi kalau letak tiga, sini tiga. Kalau kita letak dua. Untuk saya letak dua untuk mudah memahami. Anda yang cuba bagi dua di sini. Bagi dua di sini. So, ini dengan ini sama. So, kita dah kerat dua. Jadi ini satu, ini satu. Untuk segitiga sama kaki, sama sisi, sudutnya adalah 60 di sini. Betul? 60, sini pun 60. Dan sini kita bagi dua, jadi sini 30 dan sini pun 30. Okey, aku keluarkan segitiga ni. Jadikan dia satu saja. Untuk mudah kita faham. Jadi satu saja segitiga. Sini 60. Ini 90, sini 30. Sini 2, sini 1. Kita gunakan Pythagoras theorem, kita dapat nilai ini 3. Okey? Bagaimana nak cari sudut 30? Sin 30. Sama juga dengan apa? Sin 30. Opposite dengan hypotenuse. Opposite dia 1, hypotenuse 2. Sin 30 sama dengan 1/2. Kalau tak percaya, anda nak betulkan kalkulator. Betul tak? Sin 30 sama dengan 0.5. Cuba. Kemudian kita cari cos 30. Cos 30, ini sudut 30. Cos 30. Adjacent by hypotenuse. Bersebelahan dengan hypotenuse. Sebelahan dia 7.3. Yang ini 2. Okey? Cos 30. Bagaimana dengan tan? Tan 30. Tan 30. 1/3. Ya. Untuk memastikan benda itu betul atau tidak, anak-anak boleh tekan kalkulator. Tan 30 sama tak dengan 1/3? Cuba. Itu menunjukkan tanpa gunakan kalkulator, kita dapat jawapan. Bagaimana pula dengan 60? Okay, kita gunakan 60 pula. 60. Itu ke 60. Sin 60. Sin 60 opposite by adjacent. Punca 3/2. Punca 3/2. Okey. Bagi pula dengan cos. Cos 60. Cos 60 adjacent bersebelahan dengan hypotenuse. 1/2. Bagi pula dengan tan. Tan 60 sama dengan punca 3/1. Jadi jawapannya punca 3. Okay. Anak-anak boleh tengok, boleh tekan kalkulator, cek betul tak jawapan ini dengan jawapan pada kalkulator. Ini membuktikan bahawa digelar sudut istimewa kerana kita tanpa menggunakan kalkulator kita boleh dapat jawapannya dengan menggunakan gambar rajah segitiga ini. Okey. Bagaimana pula dengan 45? Kita tengok 45 pula. 45 darjah. Kita buat segitiga 45 darjah. Di sisi ini, sini mesti sama. Jadi ini 45. Sebab ini 90. Ini pun mesti 45. Katalah kita letak sisi ini 1, ini punca 2 lah. Gunakan Pythagoras theorem. 1 punca 2. Gunakan Pythagoras theorem. Okay. Bagaimana dengan sin 45? Sin 45. Sin 45. Sin 45. 1/punca 2. Cos 45. Cos 45. Sama juga 1/punca 2. Tan 45. Tan 45 sama dengan 1. Kalau tidak percaya, cuba tekan kalkulator. Dapat tak jawapan ni? Dapat tak jawapan ni sama walaupun ni bentuk pecahan? Sama tak dengan kalkulator yang anda tekan? Cikgu yakin jawapan anda dengan jawapan yang cikgu cari ni dengan kalkulator ada sama. Itu maksud dia sudut istimewa. Gunakan gambar rajah sudut 45 dan gambar rajah sudut 60 tadi. Okey, saja. Okey, anak-anak sekalian, kita sambung tadi sudut istimewa.
Ada soalan di sini iaitu cari sin 225 menggunakan kaedah sudut istimewa tanpa menggunakan kalkulator. Soalan ini tidak boleh menggunakan kalkulator. Mana kita gunakan gambar rajah tadi untuk dapat jawapan. Okey, bagaimana nak cari sin 225? Pertama tengok soalan tu. Sin ni positif. Jadi kita letak dia berada di sukuan ke mana dahulu. 225 ni 90 180. Terus pergi 225 ke sini. Pada kuadran yang ke 3. Okay? Kuadran yang ketiga. Sin 225 nampak boleh nampak sikit. Sin 225 sama juga dengan sin 225 tolak 180. Ingat balik yang kita belajar sebelum ini. Sin 225 ni. Pegang tu. Buat sikit. Tak di belakang. Buat segitiga begini. Buat pasi X, pasi Y. 225 berada sukuan ketiga. Sukuan ketiga. Sukuan ketiga. Jadi kita sin 225 sama dengan negatif sin 225 tolak 180. Mana datang negatif ni? Negatif ni sebab apabila sudut ini sudut positif, kita ikut arah lawan jam, kita dapat pada sukuan ketiga. Pada sukuan ketiga kita sudah belajar sebelum ini, pada sukuan ketiga hanya tan saja positif. Sin dan cos adalah negatif. Itu sebabnya cikgu letak dia menjadi negatif di depan ni. Okey, dapat sudutnya kita ingat balik tajuk sebelum ni. 225 tolak 180 kita akan dapat negatif sin. Kita tolakkan dia, kita dapat 45. Sin 45. Sin 45 kita boleh guna tengok ini. Sin 45 adalah negatif 1 per square root. Dah dapat menjawab tanpa menggunakan kalkulator. Itu kaedah bagaimana kita nak cari sin 225. Kurang jelas? Cikgu ulang balik. Kita dah belajar sukuan pertama, sukuan kedua, sukuan ketiga. Okey. Kita dah belajar sudut positif dan sudut negatif. Sudut yang diberi sin ini adalah positif. Kita lukis pasi X dan pasi Y. Tengok pusingan dia 225 berada sukuan ke berapa? Berada pada sukuan ke 3. Pada sukuan ketiga sin 225 sama juga negatif. Mengapa negatif? Sebab sin pada sukuan ketiga adalah negatif. Sin 225 tolak 180. Kenapa nak cari ni? Nak cari sudut tirus dia. Kaedah ni sudah ajar sebelum ni. Kita nak cari sudut tirus. 225 kena tolak dengan 180. Berdapat sudut tirus dia iaitu negatif sin 55. Sin 45. Sin 45 bersama dengan, kita tengok gambar segitiga tadi. Segitiga yang ada 40, sudut 45. 45 adalah sin adalah 1 per punca 2. Sudah menjawab soalan. Untuk soalan sin 225. Okey, bagaimana pula dengan sin negatif? Sin negatif 585. Okay, pertama kita kena cari, lukis dulu ni. Berada negatif tu mesti ikut arah jam. 360 pusingan yang kedua tak sampai 585 tolak 360. 5 di sini kita dapat di sini dia dapat 2. Ini potong lagi 5 tinggal tambah dapat lagi 2. 225. Pusingan 225. Okay. Cari 225 lagi. Pusingan yang kedua ini 90. Ini 180. 225 berada di sinilah. Pada sukuan yang kedua. Pada sukuan kedua, sin positif atau negatif? Ingat balik, all science teacher crazy ataupun semua sila tanya kawan. Pada sukuan kedua, mestilah sin itu positif, iaitu 225 tolak dengan 180.
225 tolak 180 untuk dapatkan sukuan kedua dan dapatkan sudut tirus dia. So sin 45, jawapan dia masih sama, iaitu 1/square root. Dah jelas? Jelas? Okay, cuba ulang balik. Kali kedua tak apa. Kita nak cari soalannya, soalan dia kita nak cari sin negatif 585. Tadi kita nak cari sin 225 positif. Yang ini negatif. Negatif putaran saja berbeza. Positif lawan arah jam, negatif. Positif minta maaf. Positif lawan arah jam, betul dia. Negatif ikut jam. Dia nak cari sin negatif 585. Ulangan di sini. So, kita nak tahu berapa nilai dia, kita buat gambar rajah ni dulu. Paksi X dan paksi Y. Kita putarkan sebab negatif, dia mesti ikut jam. 1, 2, satu pusingan baru 360. Kita nak 585. So, putar sekali lagi sampai sukuan ni baru 90. Ini 180, nak 225 sampai ke sini lah. Ini semua sudut 225 dengan 360. Dia campur dua dapat 585. Negatif tu arah pusingan sahaja. So 225 jadi sudut tirus ini kita tolak 225 tolak 180, kita dapat 45. So sin negatif 585 berada pada sukuan. Sekarang graf kita, gambar rajah kita berada pada sukuan yang kedua. Kalau sukuan kedua, sin itu positif mesti. Sin jadi 225 tolak 180, kita akan dapat sin 45. Jawapannya adalah 1/square root. Jelas anak-anak? Udah ulang 2 kali. Okay? Kita buat satu lagi soalan. Mudah-mudahan anda faham. Soalan berikutnya adalah secant. Secant 660. Secant sama dengan apa? Secant sama 1/cos. Kita cos. Pertama, kita lukis gambar rajah ni dulu. Dia pusing arah mana? Ya, dia pusing sebab dia pusing arah mana? Dia positif. Positif bermaksud lawan arah jam. Satu pusingan 360. Pusing kedua 180. Campur lagi. Sudah berapa? 2 pusingan 720. So berada di sini. Tak sampai 720. Berada di sini. Sukuan keempat. Sukuan keempat. Cos positif atau negatif? Ingat tu. Ingat balik. All science teacher crazy. Semua sila tanya kawan. Mana sukuan keempat cos adalah positif. Secant kawan dia cos. Secant kawan dia cos. Okay, cos 660. So sama juga dengan 1/cos. Tadi kita dah kira sukuan keempat, iaitu 720 tolak 660, kita akan dapat 1/cos 720. 360 tolak 660. 660 kita dapat 60. Ya, cos 60. Cos 60. Okey, cos 60. Mana dapat cos 60? Di sini. Tukar baca kita. Cos 60 1/2. Jadi 1/2. Kita akan dapat jawapannya 2. Ya, nak? Boleh nampak? Kita dapat jawapannya 2 lah jawapan dia. Okey, bawah. Jawapannya adalah 2. Selesai masalah tersebut. Okey. Itulah kaedah atau saya berringkas tentang sudut pelengkap. Harap anda semua faham dan jelas. Jika ada sebarang masalah, boleh rujuk pada kami, insya-Allah. Terima kasih.